Salam sejahtera. Nama saya ialah Britney Vela Christopher, nombor metrik D20191088648. Tajuk pengucapan awam saya ialah isu mengenai pandemik virus COVID-19. Dalam pengucapan ini saya akan menerangkan 4 isi kandungan, iaitu yang pertama mengenai sejarah COVID-19, yang kedua adalah simptom penyakit, dan ketiga adalah langkah pencegahan, dan yang keempat adalah 5 tahap jangkitan COVID-19. Penyakit coronavirus ataupun lebih dikenali sebagai COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemui. Wabak ini mula dikesan pada pertengahan Disember di bandaraya Wuhan, China, dan telah diktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu WHO, pada 11 Mac 2020. Virus COVID-19 ini tersebar melalui titisan air liur ataupun cecair yang keluar daripada hidung apabila orang yang dijangkiti batuk ataupun bersin. Pada masa ini tidak ada vaksin ataupun rawatan khusus untuk COVID-19. Walau bagaimanapun terdapat banyak ujian klinikal yang sedang dijalankan untuk menilai potensi rawatan. Menurut Sinar Harian 2020, pakar-pakar telah menyifatkan bahawa kehilangan selera makan dan deria bau menjadi antara gejala penyakit virus COVID-19 bagi pesakit yang tidak menunjukkan sebarang gejala seperti demam ataupun batuk. Analisis telah dilakukan oleh Public Health England berdasarkan kes yang berlaku di Hospital Jin Yin Tan dan Hospital Pulmonari Wuhan. Analisis yang dibuat adalah simptom mengikut hari. Pada hari pertama, pesakit akan mengalami sakit otot dan demam, serta keletihan dan batuk kering. Kadang-kadang pesakit akan mengalami cirit-birit atau mual selama 1 hingga 2 hari. Pada hari kelima, pesakit yang berusia atau mereka yang mempunyai masalah kesihatan akan mengalami kesukaran untuk bernafas, dan ini akan berterusan selepas 2 hingga 14 hari. Pada hari ketujuh, pesakit yang mempunyai tanda-tanda keletihan akibat kesukaran bernafas perlu dimasukkan ke dalam hospital untuk mendapat perhatian perubatan. Pada hari ke-8, pesakit akan menunjukkan kes-kes teruk sindrom kesukaran bernafas, iaitu ARDS. Pada hari ke-12, demam akan mula berkurangan, bagaimanapun pesakit akan mengalami batuk yang berterusan. Menurut Muhammad Wais pada 19 Jun 2020, beliau menyatakan bahawa 88% positif di Malaysia tidak menunjukkan sebarang gejala, namun gejala ringan sahaja. Disebabkan hal ini, kita semua diingatkan untuk mematuhi langkah-langkah pencegahan untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Untuk langkah pencegahan yang pertama, iaitu melakukan saringan. Jika anda merasa diri kurang sihat, anda terus menghubungi pihak kesihatan agar penyakit ini dapat diubati dan tidak menjangkiti individu lain. Kedua adalah kuarantinkan diri. Jika anda baru pulang dari mana-mana negara ataupun negeri, anda harus berkuarantin selama 14 hari berturut-turut. Hal ini diyakini kerana virus tersebut akan mati secara semula jadi dalam tempoh 14 hari tersebut. Ketiga adalah memakai topeng muka. Jika anda kurang sihat, anda harus memakai topeng muka untuk mengelakkan daripada virus tersebar di mana-mana. Selain itu, anda haruslah kerap menukar topeng muka dan tidak menggunakan topeng muka berulang-ulang kali. Keempat ialah stay at home ataupun kekal berada di rumah. Dengan kekal berada di rumah, anda dapat menghindari daripada penyakit virus COVID-19. Yang kelima adalah meningkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah, di mana kita perlu menjaga kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan guna sabun ataupun bahan pencuci lain. Selain daripada itu, anda juga boleh menginfeksi kawasan yang kerap disentuh seperti tombol pintu, telefon, alat kawalan jauh, dan sebagainya. Jadi, terdapat 5 tahap jangkitan virus COVID-19, iaitu yang pertama, tahap tidak bergejala, di mana pesakit yang dijangkiti tidak menunjukkan sebarang gejala seperti demam ataupun batuk. Kedua adalah bergejala tanpa radang paru-paru, di mana pesakit masih menunjukkan gejala
namun tidak mempunyai masalah berkaitan dengan radang paru-paru. Yang ketiga ialah bergejala dengan radang paru-paru, di mana pesakit menunjukkan gejala dan mempunyai masalah berkaitan radang paru-paru. Keempat yaitu bergejala, mempunyai radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen untuk terus bernafas. Kelima adalah pesakit kritikal dengan penglibatan multi-organ. Ini kerana organ dalam badan telah terjejas dan pesakit dalam keadaan yang kritikal. Kesimpulannya, untuk mengelakkan daripada diri terjangkit daripada virus COVID-19 ini, kita perlulah mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Selain itu, jika anda merasa diri kurang sihat, teruslah menghubungi pihak kesihatan dengan sukarela supaya penyakit tersebut dapat diubati dan tidak dapat menjangkiti individu lain. Sekian, terima kasih.